fi man takallama bi kalimatin yudhiku bihan nas. Hari ini kita akan belajar apa hukum jadi pak lawak. Okey, apa hukum jadi pak lawak? Maharaja lawak. Apa hukum? Kalau ustaz lawak, dia pun panggil saya ustaz raja lawak. Astagfirullah. Mana saya lawak? Tuan-tuan, batu berbual. Baik, apa hukum jadi joker? Merenang joker. Apa hukum orang yang rajin bagi orang gelap? Membohong dalam menggelapkan orang. Ini ada 4 hadis kita akan baca berkenaan dengan hukum menjadi pak lawak. Jadi tuan-tuan, bolehlah sebar-sebarkan hadis-hadis yang kita baca ni. Sebab sekarang ni orang suka sangat jadi pak lawak, jadi menggelapkan orang. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula latakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fin nar. Hadis hasan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya seorang laki-laki bercakap dengan satu perkataan yang dia tidak melihat benda yang dia cakap, maka dia akan terjun ke dalam neraka selama 70 kharif. Dia jatuh dalam neraka selama 70 kharif. 70 kharif ni apa? Selepas ni kita huraikan. Dia tak tengok benda tu. Dia tak tengok dengan batang hidung dia. Dia tak tengok dengan biji mata dia. Dia main cakap. Maka orang yang main cakap padahal dia tak tengok, dia terjun dalam neraka 70 kharif. Yang ni banyak ni tuan-tuan. Banyak ni hak nombor 1 ni. Jenis cakap. Kok suka mulut dia nak cakap. Dia dengar pada orang, dia pun sebah. Dia dengar pada orang, dia pun sebah. Dia kata bukan saya tuduh, depa yang cakap tu yang saya buat sebut dalam laman saya ni. Senang kan cakap. Bukan saya tuduh, saya tak tuduh siapa. Depa abang kat saya tu jompang lah, papang apa lama lah. Oh, senang kan cakap macam tu. Amai nak tuduh orang pun suka hang aja. Orang bagi maklumat hang tulis, orang bagi maklumat hang tulis. Hang tak tengok, hang tak perhati, hang tak tanya, hang tak dok di tempat tu, hang pergi tulis. Kalau benda ni fitnah, berapa juta orang duk baca laman web hang tu, berapa juta yang percaya, hang nak tanggung dosa depa ni. Ni hang Nabi duk sebut ni. Hang tak tengok benda tu, hang mai kata saja, ikut. Sebab tu tuan-tuan, benda yang tuan-tuan tak tengok, tuan-tuan jangan komen. Orang tanya pada saya, Ustaz apa komen tentang video-video ni, apa seks lah, apa pelajari. No comment. Sebab saya tak tengok, saya tak tahu apa. No comment, no comment, no comment. Tak mau. Betul, tak betul kita tak tahu. Duk diam-diam sudah. Jadi benda ni kalau kita baca kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda yang kamu tak lihat, benda yang kamu tak tengok, benda yang kamu tak tahu, jangan cakap. Diam-diam sudah. Kalau kita faham pada hadis ni tuan-tuan, memang baik sungguh manusia. Memang baik sungguh. Ada orang yang tanya saya, Ustaz, dia kata Ustaz ni keempat. Tak apa, saya tak marah sebab dia main tanya saya. Dia main tanya saya, betul ke Ustaz ni keempat? Tak apa, saya kata dah. Mana ada 4? 5. Terus dia blok tu. Tak apa, sekurang-kurangnya dia main tanya. Yang ni yang kita nak. Benda hak betul dia main tanya. Benda tu sahih dia main tanya, tak apa. Ada orang tanya PA saya, betul ke Ustaz Kazim meninggal? Di mana nak dikebumikan? Astagfirullahalazim. Yang meninggal mak saya. Saya hidup lagi insya-Allah. Tanya tu penting. Nombor 1 hadisnya. Baik, yang kedua, an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul wailun. Wailun ni maknanya celaka. Dulu ada orang pemain bola sepak nama Wailun. Di mana orang tu?
lumpur ke mana ke? Wailun nama Allah. Kata dia, wailun lilladzina yuhaddisu bil hadithi liyudhika bihil qauma fayakdzibu wailun lahu. Daripada Bahzi bin Hakim, daripada bapaknya, daripada datuknya telah berkata ia, aku mendengar akan Nabi SAW bersabda, celakalah, wailun, celakalah bagi orang yang bercakap dengan satu cakap supaya orang tertawa dia akan kaumnya sedangkan dia berbohong. Celakalah ia, wailul lahu. Nabi kata, sesiapa yang mereka-reka cerita, sesiapa yang berbuat-buat cerita nak bagi orang ketawa, maka orang itu adalah celaka. Dan celaka disebut oleh Nabi 3 kali. Wailun lahu. 3 kali celaka. Dia mengada-adakan cerita sebab nak bagi orang gelak. Nabi pun ada bagi orang ketawa. Nabi pun ada bagi orang suka. Tetapi ketawa dan suka itu adalah jenaka yang dibuat oleh Nabi dengan perkataan yang benar. Dia tak bohong. Bila tengok makcik ni rajin pergi masjid, rajin semayang, Rasulullah panggil makcik ni, makcik apa ni? Semayang lah Nabi, oi, nak masuk syurga Rasulullah, oi. Kata Nabi, makcik, mana ada orang tua masuk syurga? Oh, makcik tadi, ya kau tu makcik lagu mana? Memanglah, sebab besok di hari kiamat yang masuk syurga semua muda-muda, makcik pun muda. Oh, ingatkan tak ada orang tua Nabi ni pun, nampak? Itu maknanya gurau Nabi betul. Mana ada orang tua dalam syurga? Semua kita ni sebaya belaka. Ada seorang datang naik ke Nabi di Madinah. Dia ni banyak barang nak balik ke kampung dia. Barang banyak, untanya satu. Jadi dia datang jumpa Rasulullah, minta unta. Sebab nak buat balik barang, kalau ada unta zakat ke, unta apa-apa, hak mana tak ada siapa punya ke, dia minta. Nabi kata, baiklah, aku akan berikan anak unta pada kamu. Laki-laki tadi kata, Rasulullah, anak unta nak buat apa? Barang saya banyak. Kata Nabi, bukankah unta yang besar pun adalah anak kepada unta lain? Betul juga. Betul lah. Aku cakap aku bagi anak unta kan? Anak unta hak lain. Macam Ustaz Zuhair lah. Dia ada mak dia. Dia pun ada mak dia juga. Dia pun ada ayah dia juga. Nanti aku bagi dekat hang anak orang pada hang. Ustaz Zuhair ni anak siapa? Tak anak orang. Jadi itu kata Nabi, nanti aku bagi anak unta dekat kamu. Laki-laki tadi kata, mana boleh anak unta kecil? Dah, anak unta tu maksudnya dia ada mak pak juga, walaupun dia besar, dia tetap anak unta pada unta yang lain. Ini bentuk jenaka Rasulullah. Ini bentuk lawak Rasulullah. Lawaknya adalah lawak betul, tidak direka-reka untuk bagi orang ketawa. Hari ini cuba tuan-tuan tengok, nak bagi ketawa orang berlakon. Ada pak lawak sampai pakai baju Superman nak bagi orang gelak. Ada pak lawak sampai pakai baju hantu pocong nak bagi orang lawak. Ada pak lawak yang sampai pakai pakaian perempuan untuk bagi orang ketawa. Yang ni yang Nabi sebut wailun, celaka. Yang ni yang tuan-tuan kena bagi tahu dekat ni astro ni cerita ni. Terus dok buat dah raja lawak ke, gelanggang ke, maharaja ke, apa ke, tak payah buat dah. Sampai berlakon jadi hantu, berlakon jadi orang perempuan, berlakon jadi katak, berlakon jadi bagi tahu dekat senario, tutup buku. Dia buat cerita lain. Tuan-tuan akan baca nanti dalam hadis-hadis yang lain. Nabi kata siapa yang jadi pak lawak takkan kaya hidup dia. Siapa yang jadi pak lawak takkan kaya hidup dia. Ya ke Ustaz? Tak tahu. Itu hadis Nabi sebut. Cuba tuan-tuan balik sekali lagi, buka senarai nama pak lawak. Cuba tengok siapa hak kaya.
Cerita. Tengok. Ustaz, Eddie Murphy kaya Ustaz. Jim Carrey kaya Ustaz. Kaya tu Pak Lawak Ustaz. Dia dapat bayaran paling tinggi. Sebelum datangnya apa nama pelakon-pelakon Jennifer Lopez lah apalah. Justin Bieber lah Ustaz. Jim Carrey lagi kaya Ustaz. Lagi kaya tu daripada Pirate of Caribbean nama apa tu. Sekarang hak paling mahal Pirate of Caribbean lah pelakon. Nama apa lupa. Orang muda ni tahu nama apa? Nama apa? Tu paling mahal tu pelakon lelaki-lelaki. Dulu hak paling mahal Jim Carrey lah, Pak Lawak. Tadi Ustaz kata dia miskin, Jim Carrey kaya, bercerai dengan isteri dia, kena bayar dekat isteri dia beratus juta dolar. Dia orang kafir. Depa tu orang kafir. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut dah, orang kafir ni memang Allah bagi. Dia nak apa pun Allah bagi dalam dunia. Memang Allah bagi, nak kata apa. Tapi di dunia saja, akhirat tak dapat. Dia minta apa pun dia bagi. Itu orang kafir, beza. Islam kita ni ada hukum, ada undang-undang dia. Tadi saya pergi satu syarikat orang Melayu kita. Bagus tuan-tuan, saya bersyukur. Kita tengok koprak Melayu, kolom berat Melayu kita, Islam kita. Saya buat ceramah di tempat dia tadi, Masya Allah. Bagus. Saya tanya dia, ni Mak Saleh ada kerja Arab, ada kerja dengan dia. Nak senang tuan-tuan, Mak Saleh nak kerja dengan Melayu. Mak Saleh tu perhati, saya masuk tengok hak botak ada, hak rambut tak ada pun ada, hak rambut banyak pun ada. Saya tanya Tuan Haji, berapa Tuan Haji bayar tak dia buat? CEO saja 100,000. Tu hak depan tu hak botak tu tak 60,000. 60,000 tuan-tuan gaji. Tuan-tuan kerja setahun baru dapat. Lepas sebulan, belum masuk rumah, belum masuk kereta, belum masuk kondominium lagi. Macam mana Tuan Haji boleh ambil mereka kerja dengan Tuan Haji? Bukan saya, saya kena temuduga dengan mereka, bukan saya temuduga mereka. Dia nak ambil mereka tu kerja dengan dia, dia kena temuduga. Gaji berapa nak bagi kat kami? Nak tengok berapa banyak duit hang? Apa hang nak bagi kat kami? Apa jaminan dia? Nak tinggal negeri kami, nak pergi tempat hang? Masya Allah, tuan-tuan. Cuma saya seronok tengok orang Melayu kita berjaya. Projek yang terbaru dia berharga 10 bilion tuan-tuan. 10 bilion. Alhamdulillah, mudah-mudahan berjaya. Ya, nanti tuan-tuan tengoklah dalam paper, dalam surat khabar, dalam berita nanti apa projek orang. Ya, yang sekarang dalam proses 3 tahun perencanaan saja, dan insya-Allah bulan 6 nanti akan bergerak di seluruh Malaysia. Ya, cukup canggih dia punya sistem yang terbaru yang akan dilancarkan. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut di situ gaji saja beratus ribu, belum masuk semua-semua lagi, orang kafir dapat macam-macam. Saya tanya dekat dia, dekat sebulan berapa kos bayar gaji itu Haji? 7 juta tak kurang. Bayar gaji saja. Ini tuan-tuan, yang kita kena lihat. Jadi yang kita masukkan di sini terhadap orang Islam, dia ada peraturan dia. Orang kafir tuan-tuan tolak ke tepi. Memang orang kafir ni Allah Ta'ala bagi macam-macam. Apa boleh jadi kaya? Tuhan bagi macam-macam, sihat, seronok. Cuba tengok orang kafir, seronok. Seronok walaupun tak seronok. Macam mana Ustaz? Seronok walaupun tak seronok? Seronok. Pak ni duduk dalam ICU, duduk ha. Cuba tengok anak dia main jaga, pakai skirt je. Pak tak seronok, anak seronok. Relax pakai skirt. Saya bila mak saya duduk dalam ICU selama 12 hari. Hospital swasta. 2 hari hospital kerajaan. Mana ada hospital swasta boleh baca Yasin? Saya satu sekolah membaca Yasin kat hospital. Heran semua orang, semua pakai serban, pakai jubah. Heran tuan-tuan, doktor-doktor Cina tengok, ini mana orangnya? Baca Yasin. Saya minta pada CEO tu, minta saya nak baca Yasin. Dia pun sedia kursi, sedia apa semua. Kebetulan ada kerabat pula sakit, tumpang tui sekali. Guna lesen kerabat lah. Dia pun tak boleh kata apa ni, orang komplain ni apa, baca ni, orang nak lalu bawa sakit apa-apa ni.
Kerabat suruh baca. Baca. Tumpang tuai tuan-tuan. Kita duk baca 2 sim, baca Quran habis 30 juzuk. Nak bagi bukan kata untuk mak saya ya, bukan kata untuk kerabat aja. Semua orang ada dalam ICU, semua orang ada dalam HDU, semua yang dalam yang SCCU, semua yang U belakang. ICU, HDU, CCU, semua U belakang. Dalam kita duk baca Yasin tuan-tuan, dalam laluan duk baca Yasin dan kursi tu. Yasin, pohon lalu. Ni yang pakai skirt, pakai seluar pendek, dah bukan Islam nak kata apa. Yasin wal Quran. Kita dah hafal, kita duk baca sangat pun Yasin wal Quran. Subhanallah. Hak budak-budak lain pun hafal juga, budak-budak tahfiz kita pun. Wa ja'alna min lah saya kata kat depa, bangun. Ubah kursi semua menghadap ke dinding. Baru semua tengok Quran waja'alna. Memang waja'alna semualah depan depa. Memang betul-betul dinding lah. Kalau menghadap ke laluan tak boleh baca tuan-tuan. Hak pakai skirt, hak pakai baju saja, seluar tak ada. Pakai seluar saja, baju skirt. Kalau tak ada seluar, dia pakai baju saja. Dia ni pakai seluar, tak rasa nak seluar, ada ke tak ni? Tapi ini tuan-tuan, nak kata apa orang kafir? Tapi tuan-tuan, hari pertama baca. Mak saya masuk hari Ahad, hari Senin baca, hari Selasa baca. Alhamdulillah tuan-tuan. Allah yarham mak saya, buka mata. Hari kedua baca. Yang kerabat tadi pun buka mata. Yang India hak dalam tu pun buka mata sekali. Ini saya tak bohong tuan-tuan. Dalam masjid. Saya tengok satu India tu. Tak lama tuan-tuan. Baca Yasin, kita minta pada Allah tuan-tuan, keluar. Ada satu pesara TMB orang Melayu kita. Hak tu lagi teruk. Hak isteri main duk lak, duk angkat kaki tolak. Nak pergi senaman lemak, lagi angkat tangan. Meter sak tinggi, sak rendah. 4 hari keluar, relax dia keluar. Baliklah bang. Balik okey dah. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, ni kesan tuan-tuan. Ada satu orang yang duduk dalam HDU. Dia kata, ustaz, dia bagi nama ustaz nak tumpang. Bapak saya dah 3 bulan stroke, tak boleh bercakap. Ni nama dia ustaz. Ustaz boleh baca? InsyaAllah saya bacakan malam ni. Malam kedua mak dia main, naik kursi roda. Kok dia main, adik dia main. Nak ke mana makcik saya tanya? Suami dah boleh bercakap ustaz loi, kata dia. Suami yang mana pula? Saya baca lagi. Anak dia hak suruh baca, yang bagi nota ni. Patah balik, ustaz, ayah dah boleh baca, dah bercakap ustaz. Alhamdulillah ustaz. Ni tuan-tuan bacaan Yasin. Ni yang kata mukjizat wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmah. Ni dia tuan-tuan. Bila dah sampai seminggu, Cina-Cina ni pula main tanya. Ini malam taklah baca. Ni dia. Pasal dia tengok pak dia okey, dia tengok mak dia, pak dia hak duduk dalam tu boleh makan, boleh buka tiup oksigen pakai hak pekuk. Tidak ada masuk mulut wayar tu, cabut main pekuk. Mula-mula dia pun marah juga pasal orang bacalah bisin apalah. Nurse tu kata ni doa punya, semayang punya, doa punya. Bila masuk kali kelima kita buat seminggu, pak dia okey, dia main tanya pula. Ini malam kalah baca. Bila mau baca kasih tahu, dia pun nak datang juga tuan-tuan. Jadi ini yang kita lihat. Bila kita ni pakai Quran, bila kita tunjukkan Quran tuan-tuan, sebenarnya orang bukan Islam akan tertarik pada kita. Ada orang bukan Islam yang bawa air pada saya, minta jampi untuk anak dia, minta jampi untuk mak dia. Bila kita tengok kita duduk baca, kita duduk jampi, dia pun bawa sekali. Malah ada yang bawa air Syafi'i yang saya bawa malam ni, yang 30 juzuk yang saya duduk baca, budak-budak baca tu. Hospital ni jual di kedai dia, di kafeteria tu jual air ni. Depa beli bagi ke anak depa. Ini you punya. Saya kata ya, sekolah saya punya. Jadi tuan-tuan, bila saya buat macam itu, tuan-tuan, kesan dia sangat. Mak saya dia jatuh 60, darah tinggi atas 60, bawah 20. Doktor kata, ustaz cepat, mak ustaz kritikal. Buatlah apa yang ustaz nak buat, buatlah. Saya baca Yasin tuan-tuan. Baca Yasin, naik balik 128, naik 50, naik atas balik. Doktor kata amazing. Doktor bagi tahu saya, ustaz, terimalah hakikat. Kami dah cuba sedaya upaya.
Malam Ustaz Zuhair telefon saya hari Ahad malam, dia habaq pada saya pukul 12 malam. Kami dah sedaya upaya dah Ustaz untuk tolong mak Ustaz, tapi kuman terlalu banyak. Kami jangka pukul 6 pagi ni habis. Tak reda lah Ustaz ya. Saya kata saya reda. Mak saya duduk di hospital mereka 12 hari. Padahal jangkaan mereka pukul 6 pagi tak ada. Itu jangkaan doktor. Jangkaan Allah lagi kuat, lagi berkuasa, lagi hebat. Jadi tuan-tuan cuba buat amalan selalu. Untuk kita bila sakit baca Quran, bila kita sihat baca Quran, bila orang sakit kita baca Quran. Tuan-tuan di sini hafiz Quran. Kalau tuan-tuan belajar di Pakistan, Ustaz Zuhair ni mengaji hafiz Quran di Pakistan. Di Pakistan undang-undang dia kalau sakit, kalau demam kena hafal Quran. Saya pelajar tahfiz di Malaysia. Kalau pelajar tahfiz di Malaysia, kalau demam tidur di asrama. Mana Kazim, Ustaz dia demam, dia tidur. Di Pakistan lain, yang mana demam dia kena baca Quran. Sebab orang yang baca Quran, Quran itu jadi ubat, dan Quran itu menyembuhkan. Lagi sakit, lagi kena baca. Kita pula hari ni kalau sakit malah baca. Duduk di rumah menung. Kenapa mak? Kepala menung. Tapi remote dekat tangan, pak. Cuba tasbih dekat tangan. Sekarang tasbih kita bukan lagi tasbih. Tasbih kita ialah remote. Pak buka dalam sakit kepala tu. Pak gusti. Pak tak lagi bola. MU lawan dengan Chelsea. Tapi sakit kepala. Cuba ambil Quran. Orang yang sakit kepala baca surah Al-Waqi'ah. Kenapa tak buat surah Al-Waqi'ah? Orang sakit kepala. Untuk orang sakit kepala, migrain, kanser, amalkan Al-Waqi'ah. InsyaAllah. Bahagian kepala yang mana duk sakit bahagian kepala, migrain, sakit kepala sebelah, kanser di kepala, amalkan selalu suratul Waqi'ah. InsyaAllah tuan-tuan. Okey, tadi Ustaz kata baca Quran tu ubat. Kenapa mak Ustaz meninggal juga? Dah ajal nak kata apa? Ajal. Itu pun Allah Ta'ala panjangkan umur dia. Saya baru balik umrah dengan dia. Baru balik umrah. Seminggu lepas balik umrah dia sakit. Balik daripada umrah Allah cuci dosa. Lepas balik pula sakit, Allah hapuskan dosa. Menghadap Allah dalam keadaan bersih pada Allah. Alhamdulillah. Apa masalah? Jalan macam biasa. Cuma dia sakit buah pinggang. Yang sebelum ni tak tahu yang dia tu sakit buah pinggang. Tiap-tiap bulan buat check up, tak tahu yang dia ni ada. Doktor pun tak dapat kesan. Sebab orang dia okey. Kaki tak bengkak, tangan tak bengkak, semuanya okey. Kencing elok, buang air elok. Jadi tak ada masalah. Bila masuk ke hospital, baru tahu rupa-rupanya buah pinggang dia rosak. Tak boleh berfungsi dah. Kuman dah berebak seluruh badan. Jadi tuan-tuan, bila kita ingat, itu cara bentuk kematian. Itu adalah bentuk kita nak habis nyawa. Nak kata apa? Ya, kita usaha saja. Baik, hadis ketiga. An Anas qala, tuwfiya rajulun min ashabihi. Faqala ya'ni rajulun abshiri bil jannah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awala tadri fala'allahu takallama bima la ya'nihi aw bakhila bima la yanqusuhu. Daripada Anas katanya, mati seorang daripada sahabatnya, maka berkata ia, yakni seorang sukacitalah kamu dengan syurga. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki mati. Bila mati, sahabat-sahabat kata syurgalah dia. Nabi menjawab, adakah tiada kamu tahu? Maka barang kalian bercakap ia dengan barang yang tidak diperdulikan dia, atau kikir ia dengan apa yang tiada mengurangkan dia. Nabi pun sebut ia kepada kita satu perkataan. Kalau kamu nak cakap satu-satu benda, cakaplah benda yang memberi manfaat.
Jangan bercakap sesuatu benda yang orang tak peduli. Dan janganlah kamu kedekut dengan satu benda yang baik. Sesungguhnya kamu bila bercakap benda yang baik, dia tak akan mengurangkan pahala kamu. Dan hadis keempat, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda-tanda kesempurnaan Islam ialah seseorang itu meninggalkan akan barang yang tiada makna. Meninggalkan barang yang tak ada makna, yang tak ada langsung apa-apa. Duk cerita benda yang bukan-bukan. Orang yang duk cerita benda yang tak ada makna, orang yang cerita benda yang tak ada maksud apa-apa, orang ini belum sempurna Islamnya, tuan-tuan. Duk cerita benda merapu. Saya sebut pada tuan-tuan dulu tentang kisah seorang perempuan Cina. Tak silap saya, dia datang masa saya bagi kuliah di Masjid As-Sabirin. Ya, dia datang. Di sini pun datang. Di sini pun dia datang. Dia bukan Islam, dia datang kuliah kita. Masjid As-Sabirin pun datang, di sini pun datang. Tuan-tuan, saya sebut pada tuan-tuan, saya pergi ceramah di Johor pada bulan 2 yang lepas. Sepatutnya masa saya ceramah di Johor, saya nak jumpa dia. Sebab ada berita gembira, khabar gembira. Dengar-dengar ceritanya, dia nak masuk Islam. Dia dengar CD saya sejak 3 tahun yang lepas. Ini 2011, masuk tahun keempat dia dengar CD saya. Tak silap saya, gambar dia ada dalam CD yang bertajuk Artis. Jadi tuan-tuan boleh cari CD lama, tajuk dia Artis. Gambar dia ada. Saya ceramah di Johor, dia datang kuliah subuh. Saya ceramah pagi, dia datang dalam surau, dia duduk depan sekali dalam surau. Orang semua pakat heran pada dia. Tak pakai tudung, pakai baju kurung, duduk kat depan sekali. Orang cuek dia. Di Masjid As-Sabirin orang cuek dia. Pasal dia tak semayang. Duduk kat kaki 5 kat tangga masjid. Tua tak semayang. Orang kata, mainlah semayang, makcik tu kata. Telekung ada kat dalam. Dia jawab, mau semayang apa? Saya bukan Islam. Kalau tak Islam ramai pasal apa? Dia jawab, saya mau dengar ceramah Ustaz Kazim. Tuan-tuan, saya dah sebut benda ni pada tuan-tuan dulu. Bila saya pergi ke Johor, dia sakit, dia tak boleh bangun. Anak dia beritahu, Ustaz, Umi tak dapat datang. Dia sakit pinggang, tak boleh bangun. Saya kata tak apalah, mudah-mudahan Allah rahmatkan dia dengan masukkan dia dalam Islam. Hari ni tak masuk, mungkin 2-3 hari lagi dia masuk. Seminggu lepas saya balik daripada Johor, anak dia telefon, Ustaz, mak saya akan masuk Islam pada malam ini 9:30 malam. Alhamdulillah, makbul juga doa kita. Jadi mak saya minta ustaz tolong bubuh nama Islam dia. Saya kata, saya suka dengan nama Nur Hidayah. Dia balas balik mesej, dia kata, Ustaz, mak saya sangat suka dengan nama ini. Terima kasih Ustaz. Mak saya ucap terima kasih. 9:30 malam hari Ahad dia masuk Islam. Hari Jumaat Ahad saya lupa, masuk Islam. 9:30 malam masuk Islam. Pukul 11 anak dia telefon, Ustaz, mak saya dikejarkan ke hospital. Sakit apa pula? Sakit pinggang, tak sedar diri Ustaz, pingsan, koma. Kita bayangkan 9:30 masuk Islam, pukul 11 malam koma. Duduk dalam hospital, doktor cek, doktor periksa, rupa-rupanya kanser pada buah pinggang. Tahap kritikal. Tak sedar beberapa hari. Dalam tak sedar beberapa hari itu, baru dia sedar. Dan bila dia sedar, jiran katil sebelah dia dengar dia jerit sakit.
Cina ni sebut Allahu Akbar. Lepas tu doktor panggil keluarga dia, mak kamu kami tak boleh buat apa dah, bawalah balik ke rumah. Pukul 3.30 buat balik ke rumah. Doktor suruh balik, anak-anak ni balik, siapkan katil, beli tabung oksigen sendiri, standby kat rumah. Pergi ambil pula, pergi ambil, meninggal ya tuan-tuan. Seminggu je masuk Islam. Seminggu, hari pertama masuk Islam, pukul 9.30 pagi, 9.30 malam masuk Islam. Pukul 11 malam koma. 4-5 hari koma. Sedar-sedar mati. Sedar-sedar mati. Mana nak letak orang ni tuan-tuan? Bayangkan. Dia kata, ustaz, masa mak saya sedar, saya pakaikan telekung pada mak di hospital, di katil. Mak saya cakap, aku tak pernah rasa tenang macam mana tenangnya aku selepas masuk Islam. Selama ni tak apa dia rasa agama dia bukan Islam, bukan orang Islam. Tak apa dia rasa, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu apa sahabat-sahabat kita yang bukan Islam rasa, kita tak tahu. Mereka nampak je hidup senang, kaya, mewah, pakai apa suka mereka nak makan. Makan apa yang mereka nak makan. Kita tengok mereka seronok. Pada hakikat dia, apa sebenarnya yang mereka dapat? Mungkin mereka tak seronok, mungkin jiwa tak tenang. Tapi lepas masuk Islam, dia kata tak pernah lagi dia rasa tenang setenang ini. Masya Allah. Jadi kalau kita yang dah Islam tak rasa tenang, ni pelik tuan-tuan. Nak pergi cari agama lain pula ni rasa pelik. Patut kita dah rasa tenang tuan-tuan. Jadi perempuan ini nama dia Eng Ah Seng, masuk Islam. Dan nama dia selepas Islam nama dia Nur Hidayah. InsyaAllah kalau macam ni lah orang dia, InsyaAllah syurga lah tempat dia tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi rezeki. Kita ni tak tahu lagi macam mana. Saya ni duduk mengajar orang siang malam pagi petang, belum tentu lagi saya mati baik. Belum tentu lagi saya mati dalam keadaan Allah redha. Sebab tu kita minta husnul khatimah. Dalam doa kita husnul khatimah, husnul khatimah. Dan salah satu cara nak minta mati baik ialah tolong jaga perkataan, tolong jaga mulut, tolong jaga lidah, tolong cakap baik-baik. InsyaAllah Allah jemput kita dalam keadaan baik. Baik, yang terakhir kita baca huraian hadis pertama. Ketahuilah wahai saudaraku, adalah cakap yang mentertawakan orang itu banyak macam kelakuannya. Boleh dengan hikayat jenaka yang mentertawakan. Nak bagi orang gelak ni banyak. Satu, dengan jalan cerita. Dengan jalan cerita bagi orang gelak. Yang kedua, boleh juga dengan hikayat bohong yang mentertawakan orang. Dan boleh juga dilakukan dengan kelakuan muka, membuat memek muka, erot, benyot, kenyit mata dan sebagainya. Maka semua cakap dan perbualan yang demikian ditegah oleh syarak. Bermula dalil yang menunjukkan tegahnya ialah satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW bersabda, seorang laki-laki bercakap ia dengan satu percakapan yang tiada dilihatnya dengan dia, maka dia telah menerjunkan dirinya dengan sebab dia bercakap sesuatu yang dia tak nampak 70 kharif di dalam neraka. Apa maksud 70 kharif? 70 tahun dalam neraka. Satu perkataan yang kita tak nampak, satu perkataan yang kita tak tengok, kita sebut, kita kata, menyebabkan kita dihumban dalam neraka 70 tahun. Jadi tuan-tuan, tolong berhati-hati lepas ni. Nak dengar ceramah pun pilih-pilih guru. Jangan duk dengar ceramah yang penceramah tu sendiri pun tak tahu. Dia sendiri pun tak tengok orang tu buat ataupun tidak. Dia duk cakap. Dia sendiri pun tak tengok. Tuan-tuan duk hangut-hangut percaya. Tuan-tuan pun share dengan dia.
Kalau dia 70 tahun dalam neraka, komang-komang kita setengah lama. Sebab tu saya di sini saya takkan cerita pasal orang benda yang saya tak tahu. Saya takut. Saya mengada-adakan cerita. Saya hanya khabar pada tuan-tuan pengalaman saya, cerita saya, cerita orang ni untuk diambil iktibar. Dan saya suka menceritakan kisah-kisah yang seronok tuan-tuan dengar, yang menghiburkan hati tuan-tuan, yang menyenangkan hati tuan-tuan. Umpamanya kisah Eng Ah Seng tadi. Seronok saya dengar. Saya nak pergi umrah tu. Anak dia telefon, Ustaz, mak saya mati. Mak saya dah meninggal, Ustaz. Saya nak naik flight. Lepas asar, dia telefon saya pukul 4.30 di KLIA. Mak dia tak ada lah. Pukul 11 tu dia telefon dah, Ustaz, mak saya doktor suruh balik rumah dah. Jadi Ustaz nanti sampai Mekah, Ustaz doalah untuk mak saya, Ustaz ya. Ni saya nak balik rumah, nak sediakan katil untuk mak saya. Doktor suruh ambil dah, tak ada harapan dah Ustaz, bawa balik rumah lah. InsyaAllah saya doakan, insyaAllah jangan cakap macam itu. InsyaAllah Allah sayang mak, Allah sayang mak. Tak setengah dia telefon pula, mak tak ada dah Ustaz. Saya seronok cerita pada tuan-tuan pengalaman macam itu. Seronok. Mak saya meninggal semalam hari Khamis. Tetapi pada hari Isnin ada kawan saya meninggal. Umurnya 92 tahun. 92 tahun kawan Ustaz lah. Yalah. Kira member saya lah. Saya jadi imam masjid tahun 1996. Imam besar satu masjid. Imam tua ni, imam tua masa itu, saya imam besar, dia imam tua. Dia jadi imam di masjid yang saya bertugas ni 35 tahun. Dia jadi imam. Bila saya datang tahun 95-96 saya jadi imam. Dia dah tua lah. Masa tu pun umur dia 70 lebih lah. 70 lebih dah umur dia. Dia kata, Ustaz dah mai, saya serahlah jawatan ni pada Ustaz. Kita ucap terima kasih, dia pun dah bongkok masa itu. Hari Sabtunya lepas, saya pergi ceramah lepas Isyak. Pukul 11.30 anak dia datang jumpa. Ustaz, bapak saya ada di sini, dia nak jumpa Ustaz. Saya kata, Masya Allah, lamanya saya tak jumpa dengan ayah. Tunggu sekejap, saya ada pun nak ra'i sekejap, ada makan-makan. Saya tak makan, saya kata saya ra'i dia sajalah. Pukul 12 suku saya pergi rumah dia. Rumah PPRT tuan-tuan, saya tengok orang susah, miskin, dapat kerajaan bagi rumah PPRT, ada rumah lot. Saya kata ke anak dia, bolehkah masuk rumah ni 12.30 ni, tak ganggu dia ke? Dia tidur ni. Dia kata, tak Ustaz, memang dia nak jumpa Ustaz. Saya pergi tu tuan-tuan, tasbih di tangan. Subhanallah, subhanallah. Pukul 12 suku saya pergi, 12.20 saya masuk, 12.30 duduk zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Umur 92 tahun. Allah pelihara mata elok, telinga terang, zikir lagi. Saya kata, Pak Ji, kenal tak saya ni? Tenang, Ustaz Kazim. Pak Ji, macam mana sekarang? Macam ni lah Ustaz. Allah. 92 tahun tuan-tuan. Sepanjang saya berkenalan dengan dia, saya tak pernah dengar dia mumpat. Sepanjang saya jadi imam dengan dia, saya tak pernah dengar dia fitnah orang. Tak pernah cerita orang ni teruk, orang ni teruk. Tak pernah tuan-tuan. Dia hanya hidup, orang upah dia baca tahlil di kubur setiap hari Jumaat. Satu kubur dia baca RM50, orang upah dia. Waris upah. Itulah yang dia makan. Seminggu dia dapat 100. Itulah yang dia bagi isteri dia makan. Saya tanya pada dia, mana Mak Ji? Mak Ji bilik sebelah. Pinggang tak boleh lah tu. Pinggang rosak lah Ustaz. Oh, tak tahulah kami dua-dua ni. Saya kata, sabarlah Pak Ji, insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Terus baca doa minta. Terus baca doa. Ya Allah, ya Allah. Saya tak lama nak tengok. Saya kata, mak saya pun sakit teruk. Pak Ji ni 92. Saya balik rumah hari Ahadnya, hari Isnin pagi dia pun telefon, Ustaz, Pak Ji dah tak ada lah.
dalam keadaan masih lagi boleh berdoa, masih lagi boleh berzikir, masih lagi boleh doakan saya pula. Masya Allah. Sebab tu saya katakan tadi, bila tuan-tuan pelihara mulut, tuan-tuan pelihara, jaga elok-elok mulut, Allah pelihara mata, Allah pelihara telinga, sampai pada satu tahap Allah pelihara akal. Sampai dekat 100 tahun pun masih lagi sihat. Dalam tahun ini saya kehilangan 3 orang rakan saya yang tua-tua. Satu Pak Engku, satu Baba, satu lagi Haji di Teluk Intan. Tuan-tuan masih ingat saya ceramah, satu ceramah saya kata kawan saya di Teluk Intan, pencin RTM, umurnya 80 lebih. Matanya tak ada spek, telinganya tak pekak, giginya sama, cantik gigi dia. Pakai gigi palsu. Memang sama. Tuan-tuan ingat tak ceramah tu? Meninggal dah tuan-tuan. Minggu lepas, 2 minggu lepas meninggal. Sehari sebelum dia meninggal tuan-tuan, dia boleh tahan bah berhenti, dia naik, dia picit loceng, dia turun di rumah anak yatim, dia masuk dalam pejabat, dia bagi duit untuk anak yatim sedekah, dia tunggu balik rumah dia, besok meninggal. Dia ni tiap-tiap bulan bagi duit kat saya, walaupun umur dia dah 89 tahun, 87 tahun. Dia pergi Mesir dengan saya, umur dia 82 tahun. Tapi Tuhan pelihara tuan-tuan. Sebab mulutnya, sepanjang saya berkenalan dengan dia, dia tak pernah kutuk orang dan cerita tentang hal orang. Patutlah dalam hadis ni Nabi sebut tentang kepentingan menjaga mulut. Sampai Nabi kata celakalah bagi orang yang tak jaga mulut. Sampai Nabi sebut 3 kali, celakalah orang yang tak jaga mulut. Sampai Nabi kata orang yang tak jaga mulut, dia terjun dalam neraka 70 tahun, dihumban dalam neraka, hanya sebab dia bercakap sesuatu yang dia tak nampak, tapi dia cakap macam dia tengok. Dia tak tengok benda tu, tapi cara dia hurai macam dia tengok orang tu buat. Yang ni yang saya sebut tadi pada tuan-tuan. Tolong pilih guru, tolong pilih penceramah, tolong tengok benda ini supaya tuan-tuan tidak jatuh kepada syubhat. Baik, bohong di dalam cakapan dan bualan dan cerita hikayat supaya orang tertawa dan suka berlekah, berdekah-dekah mendengarnya. Ini saya akan hurai pada bulan hadapan insya-Allah. Jadi hadis pertama sebut, sesiapa yang bercakap sesuatu yang dia tidak tahu dan dia cakap pada orang macamlah dia tengok, padahal dia tak tengok pun benda itu, maka dia telah menempah untuk diterjunkan dalam neraka selama 70 tahun. Jadi kita doa sama-sama supaya Allah pelihara diri kita, Allah pelihara lidah kita, jangan bercakap benda yang tak kita ketahui, dan jangan mendengar cerita yang kita sendiri tidak pasti ceritanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita ada kuliah subuh pagi besok di Masjid Hidayah Taman Melawati, dan pagi besok di sini 9.30 pagi, bukan pukul 9 ya, pukul 9.30 pagi kita akan buka kitab fiqh dan kitab tauhid, dan malam besok di Surah Mustaqim ialah forum perdana insya-Allah. Tajuknya berkenaan kepentingan remaja. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan ribuan terima kasih ada yang solat jenazah gaib, baca yasin dan sebagainya daripada seluruh Malaysia untuk Allah yarhamah ibu saya, almarhumah ibu saya. Saya ucapkan terima kasih. Walaupun ibu saya meninggal semalam, dikebumikan semalam, dan hari ini saya mengajar macam biasa. Orang tanya, Ustaz tak ada rehat? Nak rehat di rumah nak buat apa? Saya dah bela dia lama, dah jaga dia lama, dia redha, tak ada apa masalah. Dan mengajar dia lagi bagus. Pahala saya mengajar ni dapat pada dia. Kalau saya duduk di rumah tengok TV, duduk menung, adik-beradik menyembang, pakai duduk lawan teriak, nak buat apa? Menangis, ku menangis, apa nak buat? Baik saya mengajar, beribu-ribu pahala saya dapat. Niat ya Allah, pahala ni ku sedekah pada mak aku ya Allah. Kan mulia tu tuan-tuan.
Dan saya pesan pada tuan-tuan yang ada ibu, yang ada ayah, peliharalah ibu elok-elok, peliharalah ayah elok-elok. Jangan lawan, jangan bantah mak, jangan bantah. Saya tak pernah bantah mak saya, tuan-tuan. Daripada kecil sampai mak saya suruh menikah pun saya menikah. Padahal saya baru habis belajar, umur saya 22 tahun, kahwin dengan siapa mak tu, dengan budak tu. Mak suka sangat perempuan tu. Aku suka mak lah mak. Tak pernah bantah, tuan-tuan. Jadi saya minta pada tuan-tuan, jadilah anak yang tak pernah bantah mak. Jangan kecilkan hati ibu, jangan lawan mak. Bila tuan-tuan dah mati ayah, bila tuan-tuan dah mati ibu, baru tuan-tuan tahu menyesalnya, sedihnya. Sebab tu apa permohonan ibu, buatlah. Jangan tuan-tuan makan sedap-sedap, ibu di rumah tuan-tuan tahu makan ke tidak. Kita kadang-kadang makan di restoran sedap-sedap, tapi tak pernah fikir mak aku makan apa. Kadang-kadang kita tidur dengan isteri kita, kita tak mau tidur dengan mak kita. Apa salahnya bila mak kita mai di rumah kita, bagi tahu dekat isteri, mak, malam ni abang tak mau tidur dengan mak, abang nak tidur dengan mak. Mak kita datang, teman dia tidur. Jangan bagi dia sedih, jangan bagi dia kecil hati. Saya bila jadi pada mak saya, terasa tuan-tuan, macam-macam wayar masuk dalam mulut mak saya, badan mak saya, tangan, kaki semua wayar masuk. Masa tu ya Allah, kalaulah dia boleh sihat, aku nak buat baik lagi ya Allah, aku nak buat baik lagi ya Allah. Tapi setakat tu saja Allah bagi pinjam mak saya. Jadi tuan-tuan yang masih lagi ada mak yang Allah bagi pinjam sampai sekarang, buatlah elok, jangan bantah, jangan sakitkan hati dia, layan dia elok, cium dia selalu, peluk dia selalu, pimpin dia selalu, duduk makan dengan dia, teman dia. Jangan tinggikan suara pada dia, telefon dia selalu, balik kampung, ziarah dia. Jangan dah mati baru sibuk nak balik, ziarah dia. Satu ada kelapangan balik, bawa mak jalan, bawa mak jalan-jalan, pergi melawat sana, melancung sini, bagi dia seronok. InsyaAllah tuan-tuan, mak kita dah tua ni, dia tak mau duit kita lah. Yang dia nak ialah perhatian daripada kita, yang dia nak kasih daripada kita. Saya ucapkan terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa pagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.